Bismillahirrahmanirrahim. This meeting is being recorded. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah semua hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pada malam ini kita telah sampai kepada kisah finale kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada siri yang lepas, lebih kurang 2 siri yang lepas, kita telah bincang secara panjang lebar tentang Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan insya-Allah pada detik-detik yang akhir ini kita akan habiskan kisah Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian insya-Allah kita akan sambung kepada kisah saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Ya, kisah Nabi Musa ni sedikit panjang, lebih panjang daripada para nabi yang lain, kerana Nabi Musa memang disebutkan banyak kisah-kisahnya dalam Al-Quran, dalam berbagai surah, dan dia nabi yang paling banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi tidak hairanlah kalau kita kata banyak khabar-khabar yang kita boleh dapat daripada cerita-cerita Nabi Musa alaihissalam. Baik, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi dengan sesi akhir kepada kisah Nabi Musa, iaitu kisah Nabi Musa bersama dengan Qarun yang kaya raya lagi sombong. Qarun adalah nama salah seorang daripada kaum Nabi Musa, daripada keluarganya yang dekat. Dikatakan Qarun ni dia ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi Musa. Dan Qarun dikurniakan, Masya Allah, Allah berikan kepada dia rezeki dan kekayaan yang super duper kaya pada masa tersebut. Boleh kata mungkin dia umpama maybe Jeff Bezos pada zaman dia, Bill Gates pada zaman dia, sangat-sangat kaya, hidup sangat-sangat mewah. Hidupnya fokus dia adalah untuk nak mencari kekayaan semata-mata, sampai harta yang dikumpulkannya subhanallah sangat-sangat banyak. Banyak dikumpul benda-benda branded pada zaman itulah, benda-benda berharga. Sampai dikatakan para pemegang kuncinya pun tidak berdaya untuk nak memikul ataupun nak bawa khazanah-khazanah ataupun kunci peti-peti khazanah Qarun itu sendiri, sebab sangat-sangat banyak dan sangat-sangat berat. Dan dia hidup dalam keadaan yang sangat mewah dan menunjukkan kemewahannya. Sebab tu sampai sekarang pun dalam bahasa Melayu kita orang kata harta karun, harta karun. Dia ambil daripada kekayaan Qarun itu sendiri sebagai simbol kepada kekayaan dan kekuasaan. Semua yang dipakai dia luar biasa, rumah-rumahnya, tempat tinggalnya luar biasa, gedung-gedungnya luar biasa. Pelayan-pelayan dia, khadam-khadam dia juga super luar biasa ramainya. Dan walaupun Qarun ni ditenggelam dalam lautan kenikmatan duniawi yang tiada tolok bandingnya pada masa itu, dia masih lagi tak puas-puas untuk nak tambah lagi kekayaan dia. Sebab tu kata Nabi SAW, manusia itu sifat dia. Kalau kita dah dapat segunung emas sekalipun, kita inginkan gunung yang kedua. Begitulah Qarun, apatah lagi yang tidak beriman. Dia lebih lagi, bagi dia kehidupan dia hanya untuk nak kaya sahaja, dan dicuba untuk nak tambah lagi khazanah kekayaan dia daripada hari ke hari. Itulah sifat manusia yang penuh dengan tamak haloba, nafsu serakah, nak juga capai apa-apa yang belum lagi dia kata dia dah capai. Itu manusia. Dan macam mana halnya dengan kebanyakan orang-orang kaya yang telah tenggelam ataupun mabuk dengan harta bendanya, Qarun pun dia tak merasa sedikit pun bahawa dia mempunyai tanggungjawab sosial, kewajipan sosial terhadap masyarakatnya dengan harta kekayaannya. Dalam hidup dia hanya fikir tentang kesenangan, tentang diri dia sahaja. Macam mana dia nak tambahkan lagi harta yang dah melimpah ruah. Dia tak ada nak tolong-tolong orang, dia tak ada untuk nak kongsi-kongsi kekayaan dia. Walaupun dia telah dinasihati oleh dia punya kawan yang bangsawan juga, pemuka-pemuka daripada kaumnya,
supaya dia kongsi sikit sebahagian harta dia untuk nak tolong orang-orang miskin, untuk nak bantu mereka-mereka yang mungkin tidak ada pakaian, yang tidak cukup makanan. Dan Qarun sendiri pun telah diperingatkan bahawa kekayaan yang diperolehi itu sebenarnya semua adalah hasil kurnia daripada Allah yang dia perlu syukuri, dia perlu beramal, dan dia kena maksudnya kena tunaikan hak kepada harta dia. Dan Qarun sendiri telah diingatkan bahawa Allah yang memberikannya rezeki yang luas itu. Bila-bila pun kalau Allah nak, Allah boleh tarik harta benda kita itu kan. Kita dalam musim-musim COVID ni pun kita nampak ada manusia yang dulunya berada di atas, bila datang musim-musim sebegini dia jatuh tersungkur ke bawah. Ada pula yang terbalik kan, ada yang daripada bawah naik ke atas. Dan nasihat yang baik, peringatan yang diberikan kepada Qarun ini langsung dia tidak indahkan. Dia tak ada langsung hati lah kata nak dengar apa yang orang tegur dia, orang nasihat dia. And lebih-lebih lagi dia rasa bila dia kaya dia angkuh. Sepatutnya dia yang bagi nasihat pada orang, bukannya dia terima nasihat daripada orang. Orang yang harus tunduk kepada dia, orang yang kena patuh kepada perintah dia, orang yang kena angguk-angguk pada dia, kena benarkan segala tindak tanduk dia. Maka Qarun sangat-sangat sombong kan, dengan mengatakan kepada orang-orang yang memberikannya nasihat itu bahawa kekayaan yang dimiliki adalah semata-mata hasil usahanya, hasil daripada kepandaiannya. Dia yang usaha, dia menggunakan akalnya untuk nak mencari harta itu. Sebab tu dia bebas untuk nak menggunakan harta kekayaan dia mengikut suka hati dia, ikut kehendak hati dia. Tak ada langsung rasa terikat dengan apa-apa kewajipan, dan tak ada rasa nak tolong orang. Dia kata kalau kau nak kaya, kau usaha sendiri. Langsung tak ada nak bantu sama-sama kaum dia, masyarakat dia pada ketika itu. Dan sebagai tentangan bagi orang yang menasihati dia, Qarun pun balas balik, dia makin show off. Walaupun zaman tu tak ada Instagram, tak ada media sosial, tapi Qarun ni tetap menunjukkan cara hidup mewah dia, dipamerkan kekayaan dia yang berlebihan. Bila dia keluar, dia akan pakai pakaian yang mengerelit lah orang Perak kata. Dia akan bawa pembantu-pembantu peribadi yang lebih ramai daripada biasa. Dia akan bawa kuda-kuda yang dihiasi dengan permata-permata yang indah. Ditunjukkan kemewahan dia secara berlebihan sampai menimbulkan perasaan iri hati di kalangan penduduk-penduduk ataupun masyarakat dia, terutama yang mereka yang masih lemah iman. Ialah siapa yang tidak tergoda, siapa yang tak gelak mata kan bila melihat kekayaan orang, khususnya wanita kan. Bila dia tengok, uyo kayanya dia, oh dahsyat, dengan perhiasan-perhiasan. Of course ramai orang yang akan jadi admire lah. Tengok sekarang ni artis-artis, selebriti-selebriti yang menunjukkan kekayaan dia kan, mereka itu ramai orang nak follow mereka, nak seronok nak jadi macam mereka. Begitu juga yang pernah terjadi pada zaman Qarun. Bila ditunjuk kekayaan dia yang luar biasa itu, ramailah daripada orang-orang sosek-sosek sesama mereka sendiri mengeluh, merungut, kata kenapalah kami ni tak kaya macam dia, kenapalah kami tak dikurniakan rezeki dan nikmat seperti Qarun. Bahagia sungguh Qarun kan, dia dapat segala-galanya dalam hidup ni, dia ada segala-galanya. Mengapa Allah tak limpahkan kekayaan itu kepada kita semua seperti Qarun? Walhal Qarun ni orang dia tak ada rasa belas kasihan, tak ada rasa nak share, nak rasa prihatin, sensitif pada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang memerlukan. Orang mula question about that kan, bila orang kata sepatutnya aku yang lebih baik daripada Qarun ni, sepatutnya aku kaya. Kenapa Qarun yang jahat tu, yang zalim itu, Qarun yang hati kering itu yang Allah bagikan dia kekayaan? Mana letaknya keadilan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih itu?
So mungkin itu antara rungutan-rungutan keluhan-keluhan daripada masyarakat-masyarakat yang admire dengan kekayaan Qarun. Qarun, of course, selalu abaikan nasihat. Dia tak akan kongsikanlah harta dia ataupun sedekahkan harta dia kepada orang yang memerlukan. Dan kemudiannya dia telah didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam yang mengingatkan Qarun. Nabi Musa ingatkan kepada Qarun bahawa Allah telah wahyukan tentang perintah berzakat kepada setiap orang-orang kaya berada yang cukup nisab. Diterangkan pula kepada Qarun dalam harta kekayaan setiap orang itu ada bahagian yang telah ditentukan oleh Allah sebagai hak orang-orang yang melarat, fakir miskin yang wajib diserahkan kepada mereka. Nak kaya tak salah, tetapi jangan lupa buat baik kepada orang sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Bila Allah kongsikan nikmatnya kepada kita, kita juga kongsikan nikmat kita kepada orang lain. Macam-macam nasihat yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Qarun masih rasa acuh tak acuh lah. Dia rasa macam tak maulah terima perintah untuk nak berzakat tu, dan dinyatakan keraguan dan kesangsian dia kepada Nabi Musa. Dia kata, wahai Musa, kan, kami telah membantumu, kami telah menyokongmu dalam dakwahmu kepada agama baru. Maksudnya Qarun ini pun support dakwah Nabi Musa. Qarun kata, kami ikut apa yang kau perintahkan, apa yang kami kena buat, kami buat. Tapi sikap kami yang lembut itu kepada kamu telah membuatkan engkau berani untuk nak bertindak lebih jauh daripada apa yang sepatutnya. Maka engkau pun mulalah seronoklah nak ambil, nak kaut harta-harta aku ni. Engkau rupanya juga nak kuasai harta kekayaan aku yang aku dah bagi pada kamu. Kemudian tiba-tiba engkau nak wajibkan zakat, padahal engkau nak duit ni kan. Engkau ni sebenarnya nak menipu orang. Yang kau nak duit aku, tiba-tiba engkau nak suruh aku pula bayar zakat. Kau ni memang penipu. Tuduhan Qarun ni sebenarnya dia nak cuba melepaskan diri dia daripada kewajipan berzakat. So dia tolak. Dia tak nak bayar. Nabi Musa tegaskan bahawa zakat tu wajib. Kan, tak ada tawar-menawar untuk nak dilaksanakan. Itu perintah daripada Allah yang wajib untuk nak kita taati, yang mesti kita kena laksanakan. Qarun tak ada jalan untuk nak mengelakkan diri daripada kewajipan zakat itu. Setelah berbantah, berdebat dengan Nabi Musa, maka dia pun menyerah dan minta ditentukan berapa besar, berapa banyak yang aku kena keluarkan zakat ni sebenarnya. Dan sampai dekat rumah, dihitung bahagian-bahagian yang kena dizakatkan daripada harta dia. Qarun rasa banyaklah pula nak kena zakat ni. Yalah banyaklah sebab harta dia terlampau banyak. So dia rasa sayang untuk nak keluarkan sebahagian daripada khazanah kekayaan dia. Bagi dia bayar zakat ni merugikan dia. Dia bukan macam dia melabur, bukan macam dia berniaga untuk nak dapat keuntungan. Dia rasa dia lebih kerugian. So timbang fikir, Qarun pun ambil keputusan. Dia pun kata, tak payahlah, buat penat ni nak bayar zakat ni. So apa nak jadilah, aku tak nak bayar. Jadi untuk nak menunjukkan lagi penentangannya terhadap kewajipan mengeluarkan zakat, Qarun pun sebarkan fitnah kepada Nabi Musa dengan maksud untuk menarik orang agar ikut dia. Sama-sama, kita tolak zakat. Tak payah nak kena keluar bayar zakat. Apa pula kita penat-penat cari duit, tiba-tiba nak kena bayar pula zakat. Dia rasa macam zakat ni macam cukai lah. So disebarkan fitnah seolah-olah Nabi Musa ni sebenarnya dia berdakwah ni untuk kekayaan diri dia. Macam istilah kata penunggang agama. Itu tuduhan Qarun juga. So dia kata zakat ni sebenarnya cara mereka ni nak bolot harta kita secara halus. Lebih jahat lagi, untuk nak jatuhkan nama Nabi Musa dan kredibiliti dia, Qarun pun berpakat dengan seorang wanita yang diajarinya agar dia mengaku di hadapan umum bahawa dia telah melakukan perbuatan zina
dengan Nabi Musa. Tetapi Allah tak rela nama Rasulnya tercemar dengan tuduhan palsu yang telah dikonspirasikan oleh Qarun itu, maka digerakkanlah hati wanita upahan itu untuk menyatakan keadaan yang sebenarnya, bahawa apa yang dituduh kepada Nabi Musa itu adalah fitnah dan hasutan daripada Qarun semata-mata, dan Nabi Musa bersih daripada segala tuduhan yang dinyatakan itu. Dan setelah ternyata jelas bagi Nabi Musa bahawa Qarun memang ada niat yang tidak baik, bahawa dia tidak lagi ada harapan untuk nak menjadi pengikut yang saleh, yang mematuhi perintah-perintah Allah, especially dalam bab zakat, dengan melihat akhlaknya rosak dan boleh merosakkan iman juga para pengikut Nabi Musa dengan sikapnya, dengan cara kehidupan yang berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, ditambah lagi dengan usahanya yang tak berhenti untuk nak memburukkan Nabi Musa, melontarkan pelbagai fitnah dan hasutan, maka Nabi Musa pun hilang sabar. Lalu Nabi Musa pun berdoa, memohon daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan azabnya ke atas Qarun yang sombong lagi bongkak itu, agar menjadi pengajaran dan ibrah bagi kaumnya yang sudah mula goyah imannya melihat kenikmatan yang berlimpah-limpah yang Allah telah kurniakan kepada Qarun yang ketegak itulah. Maka dengan izin Allah yang telah memakbulkan doa Nabi Musa, terjadilah tanah runtuh gempa yang dahsyat, di mana terletaknya gedung-gedung, bangunan-bangunan mewah tempat Qarun tenggelam. Harta-harta Qarun itu, harta Qarun, itulah jadinya harta Qarun tu kan, harta yang dah tenggelam dan hilang. Terbenam sekelip mata Qarun, hidup-hidup dia pun tenggelam bersama, jatuh ditanam bumi, ditelan bumi dengan semua kekayaan yang menjadi kebanggaan dia. Jadi peristiwa yang menimpa Qarun dan juga harta kekayaannya ini seharusnya menjadi ibrah dan telah menjadi ibrah kepada para pengikut Nabi Musa, serta kita kata penawar rohani bagi mereka yang sebelum ini iri hati, nak kaya seperti Qarun, nak mewah seperti Qarun. Akhirnya mereka pun berkata, sekiranya Allah tidak melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kami, nescaya kami juga akan terbenam seperti Qarun yang kami selalu inginkan kemewahan sepertinya. Sesungguhnya kami telah tersesat ketika kami iri hati dan tamakkan kekayaannya yang hakikatnya hanyalah membawa kebinasaan baginya. Sesungguhnya tidak beruntunglah orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. So, apa yang kita ceritakan tadi lebih kurang ada disebutkan dalam suratul Qasas ayat 76, ada juga disebutkan dalam suratul Ahzab dalam ayat ke-69. Apa Allah kata di dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. Okay, yang tanya surah apa boleh tengok ada sekali lagi kita bacakan terjemahan dia lah insya-Allah. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Apa Allah kata dalam ni? Maksud dia sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah anugerahkan kepadanya khazanah-khazanah harta yang kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Kunci je dah cukup berat. Dan ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Dan carilah dengan harta kekayaan yang telah Allah kurniakan kepadamu akan pahala kebahagiaan hari, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kamu. Tapi janganlah kamu lupakan bahagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Qarun pun berkata, sesungguhnya aku diberikan harta itu semata-mata kerana ilmu yang aku ada ni, kerana kepandaian aku. Tidakkah dia tahu bahawa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat, yang lebih kaya daripada kamu, dan orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan menunjukkan kemegahannya. Orang yang menginginkan kehidupan dunia pun kata, mudah-mudahan, moga-moga kita akan memiliki kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Alangkah beruntungnya Qarun. Tetapi orang yang Allah anugerahkan kepada mereka ilmu, dia kata celakalah kamu. Ketahuilah, pahala Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal yang saleh. Dan itu hanya diperolehi oleh orang-orang yang bersabar. Maka kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang dapat membela dirinya. Dan orang-orang dahulu yang mengagung-agungkan, yang berimpian, yang mengangan-angankan kedudukan seperti Qarun pun kata, aduhai, benarlah kiranya Allah lah yang melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki di kalangan hamba-Nya, dan membatasi bagi sesiapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah tidak melimpahkan kurnia kepada kita, dan tentu dia telah membenamkan kita juga. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. So ini ayat yang saya bacakan tadi itu dalam suratul Qasas ayat 76 sampai ke ayat 82. Dalam suratul Ahzab Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya daripada tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian adalah kisah Nabi Musa alaihi salam
final, kita kata siri finale kisah Nabi Musa pada malam ini. Alhamdulillah, akhirnya kita habis juga kisah Nabi Musa alaihi salam. Baik. Okay, ambil sikit nafas sebelum kita teruskan lagi sambungannya dengan kisah Nabi Musa alaihi salam yang merupakan saudara kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik. Kisah Nabi Harun tidaklah banyak sangat diceritakan di dalam Al-Quran sebagaimana kisah saudaranya Nabi Musa. Kisah Nabi Harun ni kebanyakannya dikisahkan bersama, berdampingan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam, tapi sikit sebanyak yang boleh kita kongsikan tentang kisah Nabi Harun alaihi salam insya-Allah kita akan kongsikan pada malam ini. Baik, sebentar kita melihat kepada ruangan chat kalau ada orang yang tanya surah ayat berapa. Betul, surah Al-Qasas daripada ayat 76 sampai kepada ayat 82. Alright. Baik. Kita teruskan lagi dengan kisah Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam namanya adalah Harun bin Imran bin Qahif bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. So kalau kita nak tengok, dia juga daripada keturunan Bani Israel, Nabi keturunan Yaqub. Nabi Yaqub tapi dia bukan daripada keturunan Nabi Yusuf, tapi dia keturunan daripada adik-beradik tiri Nabi Yusuf iaitu Lawi. Okey. So dia adalah cicit kepada Lawi. Dia adalah saudara kandung kepada Nabi Musa dan Allah telah mengutuskannya sebagai rasul bersama dengan Musa alaihi salam sebagai pembantu dalam menyampaikan dakwahnya. Dan ingat tak, nanti kita sebut kat ayat Quran tu, Allah makbulkan doa Nabi Musa ketika beliau memohon kepada Allah agar Nabi Harun dijadikan sebagai pembantu dan juga pendampingnya dalam menyebarkan risalah dakwah. Yang mana Nabi Musa berdoa, ij'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Jadikanlah untuk aku seorang pembantu daripada keluarga aku iaitu Harun. Harun adalah saudaraku. Teguhkanlah kekuatan aku dengan dia dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan kami banyak mengingati engkau. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui keadaan kami. So itu permintaan daripada Nabi Musa alaihi salam yang sememangnya ingin personally mahukan saudaranya itu menjadi pembantu dia. What is more heaven daripada kita memiliki saudara, adik-beradik kita, keluarga kita yang support kita, yang bersama dengan kita dalam usaha dakwah ini. Bersyukur siapa yang ada keluarga yang saling support menyupport di dalam memperjuangkan agama Allah ini, dalam kita beramal dengan amal yang saleh ini. Kita akan rasa kita lebih kuat, kita akan rasa insya-Allah kita lebih gagah untuk nak mengharungi segala cabaran-cabaran itu bila kita bersama dengan saudara-saudara kita, bersama dengan keluarga kita. Baik. Kemudian Allah jadikan Harun dan Allah kurniakan kepada Harun ini darjat kenabian sebagai sebahagian daripada rahmat Allah. Yang mana Allah telah menyebutnya dalam surah Maryam, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Kami telah anugerahkan kepadanya iaitu Harun sebahagian daripada rahmat kami. Allah kata rahmat tu kepada Nabi Musa, iaitu saudaranya Harun itu menjadi seorang nabi. Harun ini dikatakan lebih tua daripada Nabi Musa. Dia lahir 3 tahun sebelum daripada Nabi Musa. Allah mengutuskannya sebagai rasul kepada Bani Israel bersama dengan saudaranya Musa alaihi salam. Beliau fasih dalam berbicara, pandai bercakap, pandai berceramah. Ini semua antara kelebihan masing-masing lah. Ada orang pandai bercakap,
tak pandai menulis. Bila dia menulis tu ada je, dia tak ada feel. Dia salah sana sini, tak berapa kena. Tapi bila dia berbicara, Masya Allah, ramai orang tertarik. Ada orang bila dia menulis tu sangat bagus. Tapi bila orang dengar dia cakap, tak macam orang yang menulis tu. Dia cakap pula tidak berapa fasih, tidak berapa pandai, tak tahu untuk nak berbicara di khalayak ke, memilih apa suara, ayat, intonasi dan sebagainya. Tapi Nabi Harun ni dia ada kelebihan, dia pandai berbicara. Dan juga dia ada pendirian yang teguh. Sebab tu Allah mengutuskan dia bersama dengan Nabi Musa untuk nak membantu menyampaikan risalahnya kepada Fir'aun yang sangat berkuasa pada masa itu, sebagaimana firman Allah ketika mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Dalam suratul Qasas Allah menyebut wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Dan saudaraku Harun, kata Nabi Musa, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuskanlah dia bersamaku sebagai pembantu aku untuk membenarkan ucapanku. Sesungguhnya aku takut kaum aku, iaitu mereka itu akan mendustakan aku. Maka apabila disebutkan dakwah Nabi Musa alaihissalam, maka disitulah selalunya adanya Nabi Harun yang bersama mengikutinya menyebarkan risalah dakwah tersebut. Sebab kedua-duanya juga diutuskan kepada Fir'aun. Kedua-duanya diutuskan kepada Haman. Kedua-duanya diutuskan kepada Qarun. Kedua-duanya termasuk daripada kalangan Rasul Bani Israel. Akan tetapi daripada sudut kedudukan, darjat Nabi Musa itu lebih hebat ataupun lebih utama daripada saudaranya Harun. Sebab Nabi Musa itu termasuk daripada kalangan Rasul Ulul Azim, sementara Harun pula seperti Rasul-Rasul yang lain. Itu kelebihan Nabi Musa alaihi assalam. Al-Quranul Karim telah menjelaskan dengan panjang lebar kehidupan Nabi Musa alaihi salam daripada mula lahirnya, macam mana Nabi Musa membesar, kemudian pengusirannya daripada Mesir, masuknya beliau ke tanah Madian, pernikahannya dengan mukjizat-mukjizatnya dan macam-macam kejadian dan kisah yang terjadi kepada Bani Israel. Kisah dia lebih banyaklah diceritakan berbanding dengan kisah Nabi Harun. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Thur untuk berdialog dengan Tuhannya, dan Nabi Musa telah menjanjikan kepada kaumnya untuk kembali membawa Taurat sebagai pedoman dan juga petunjuk undang-undang kepada mereka, hukum hakam, Nabi Musa dia percayakan kepada Nabi Harun untuk menggantikannya memimpin Bani Israel. Dan kemudian Nabi Musa telah berpesan bersungguh-sungguh untuk, maksud dipesan kepada Nabi Harun, check it out, watch out, tengok kaum kami ni, tengok kaum kita ni, tengok betul-betul mereka ni lock-lock, kan sat lagi aku pergi, dia tiba-tiba buat benda-benda merepek pula. Tapi tengok, timbangkan dulu, tengok semua masalah-masalah mereka, uruskan mereka. Jangan bagi mereka duk buat bid'ah, jangan bagi mereka duk buat mungkar, fitnah-fitnah, amalan-amalan syirik, khurafat dan sebagainya. Mereka ni memang begitu sifatnya. Yalah, ke mana-mana pun orang Bani Israel ni ada je kisah-kisah tak elok yang Allah ceritakan pasal mereka di dalam Al-Quran. Maka Nabi Musa pun kata kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaum aku. Pemangku Perdana Menteri lah. Baiki diri mereka, jangan kamu ikut jalan mereka, jangan ikut jalan-jalan orang-orang yang berbuat kerosakan. Kemudian Nabi Musa pun meninggalkan kaumnya selama 40 hari sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Al-Quran. Dan dalam tempoh pemergian Nabi Musa alaihissalam itu terjadilah cubaan berat yang menimpa Bani Israel, di mana kaumnya menyembah anak lembu, yang patung anak lembu lah yang dibuat oleh Samiri. Dan anak lembu itu dibuat daripada emas dan diberi perhiasan oleh Samiri.
Dan anak lembu itu boleh macam bila angin tu keluar daripada belakang, dia punya saluran engineering tu bagus. Didengar macam ada seolah-olah seperti suara. Macam ada suara keluar daripada anak patung. Kan? And setelah lebih daripada 30 hari, Nabi Musa pergi tak kembali-kembali. Mereka menunggu sebulan. So, Samiri yang merupakan salah seorang tukang sihir, berdiam-diam dibuat lembu daripada tanah dia yang disihir untuk macam ada suara mistik lah keluar daripada lembu tu. Dan Samiri mendakwa bahawa Nabi Musa tidak berjumpa dengan Tuhannya dan Tuhannya telah datang kepada kita dan inilah anak lembu daripada emas, Tuhan yang dicari oleh Nabi Musa. Dan Samiri mengukuhkan dakwaan dengan menyihir anak lembu tersebut sehingga boleh bercakap dan katanya anak lembu itulah Tuhan yang sebenar-benarnya. Patung lembu inilah yang disembah oleh mereka kerana tipu daya Samiri yang munafik. Nabi Harun dicuba untuk nak ingatkan kepada mereka ujian yang fitnah yang sedang terjadi itu yang boleh membawa ke arah dosa syirik yang sangat-sangat besar, tapi diorang tak mengindahkan peringatan daripada Nabi Harun dan mereka terus menyembah anak lembu itu, berpatung anak lembu itu, diketepikan dia sampai dia tak ingat untuk nak mentauhidkan Allah. Masa Nabi Musa balik, didapati kaum dia berada di dalam cubaan yang sangat fitnah yang besar ni. Dia sangat marah. Dimarah pada kaum dia, dimarah kepada saudaranya Harun. Maka Nabi Musa sampai tarik janggut dan rambut saudaranya itu, Nabi Harun AS. Dia punya marah, dia rentak. Dia kata, apa dah jadi ni? Aku bagi engkau amanah nak jaga, tapi engkau buat begitu pula. Maka Nabi Harun AS pun ceritakan dekat Nabi Musa apa yang telah terjadi, macam mana keingkaran kaumnya untuk mengabaikan perintahnya, diignore apa yang telah diberikan peringatan dan sebagainya. Maka kisah yang kita sebutkan tadi ada dirakamkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat berikut. Yang mana dalam surah At-Taha Allah kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bila Nabi Harun ni ditarik janggut dia, dia pegang kepala dia, Nabi Musa marah dia. Kata Nabi Harun, qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Wahai anak kepada ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula tarik kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahawa kamu akan kata kepadaku, kamu telah memecah belahkan antara Bani Israel dan kamu tidak menjaga amanahku. Nabi Musa pun tanya dekat Samiri. Qala fama khatbuka ya Samiri? Apa yang telah mendorongmu untuk berbuat demikian wahai Samiri? Kemudian Nabi Musa pun minta kepada kaum dia untuk bertaubat daripada dosa yang sangat besar itu. Allah Maha Pengasih dan Penyayang akan cuba memberikan peringatan, pengampunan kepada mereka atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Tapi masa tu kalau nak bertaubat, syariat pada masa tu you have to kill yourself. Itu dia punya cara syariat zaman dulu. Kemudian Nabi Musa pun ajarkan isi Taurat itu kepada kaum dia. Dan setelah itu Nabi Musa pun pergi mendapatkan Samiri sambil berkata, get out from here. Dan pergi kau follow with your followers. Go with your followers. Patung lembu itu akan aku bakar dan abunya akan hanyutkan di dalam laut dan engkau dan pengikutmu akan mendapat seksa. Dalam Quran Allah menyebut
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Dan ketika Nabi Musa telah kembali kepada kaumnya dalam keadaan yang marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu lakukan sesudah pemergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Nabi Musa pun marah punya pasal dia, lempak jauh-jauh lebaran-lebaran yang mengandungi tulisan Taurat. Dia pegang rambut kepala saudaranya, dia pegang janggut saudaranya Harun, dia tarik, dia rentak sampai Harun kata, wahai putera ibuku, kaum ni yang telah menganggap kau sebagai orang yang lemah, tak boleh nak kontrol mereka. Dia orang hampir-hampir nak bunuh aku. So janganlah kamu jadikan musuh gembira melihatku akibat perbuatan kamu ini. Mungkin dia orang seronok kau marah aku. Jangan kamu masukkan aku dalam golongan orang-orang yang zalim. Nabi Harun hidup selama 122 tahun, di mana beliau meninggal dunia 11 bulan sebelum saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Harun wafat di daerah At-Tih sebelum Bani Israel masuk ke Palestin. Mudah-mudahan Allah sentiasa melimpahkan rahmat kepadanya, menempatkannya di syurga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau kita tengok umur zaman Nabi Musa, Nabi Harun ni nampak macam standard, meninggal dalam usia 120-130 tahun. Before this, pada era-era zaman Nabi Ibrahim, kita boleh dengar hidup sampai 170 tahun, 180 tahun. Zaman Nabi Yaqub boleh sampai ke 150 tahun. So mungkin kita boleh assume umur-umur lama-lama semakin pendek. Dan pada zaman umur umat ini, Nabi dah bagi tahu dalam hadis sahih bahawa usia umat aku ini antara majoriti ialah antara 60 hingga 70 tahun, semakin pendek. Nabi Nuh sangat panjang kan yang kita dengar. Wallahu a'lam kita daripada segi keseluruhannya bagaimana, tapi kemungkinan begitulah usia-usia pada umat-umat zaman dahulu. Walaupun kaum Bani Israel ini terkenal dengan kedegilan dia, sukar untuk nak dipimpin, ditunjuk ajar, tapi berkat kesabaran dan kegigihan Nabi Musa dan Harun, akhirnya Bani Israel sebahagian mereka dapat dididik mengikut syariat Allah yang disampaikan melalui lisan Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Okey. Sedikit sebanyak yang berkaitan dengan kisah Nabi Harun. Bila Nabi Harun dan Nabi Musa meninggal dunia, lalu Bani Israel dipimpin oleh Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun yang kita kata pemuda yang mengikuti Nabi Musa masa bertemu dengan Nabi Khidir. So Nabi Yusha' bin Nun dia sambung balik dakwah Nabi Musa, dia pimpin kaum Bani Israel sampai ke akhir hayat dia. Lama kelamaan kaum Bani Israel makin lama makin meninggalkan syariat kitab Taurat, sampai berani untuk nak tukar hukum hakam yang ada di dalam kitab Taurat. Dan itu banyak berlaku. Sampaikan di kalangan Bani Israel sendiri mereka berpecah belah, berselisih pendapat, sampai akhirnya hilanglah kekuatan mereka. Dan negeri itu pun dijajah dan dipimpin oleh raja-raja yang datang silih berganti. Kaum Bani Israel dia memiliki tabut seperti tinggalan Nabi Musa, yang mana tabut itu sangat penting untuk nak mententeramkan kaum Bani Israel. Bila ada pergaduhan, kemudian dibawa didatangkan tabut, maka kedua-dua pihak akan berasa takut.
takut akan kemurkaan Allah. Dikatakan antara dalam sumber-sumber Israiliyat juga menyebut bahawa Samuel dikatakan dia juga seorang Nabi. Sebelum dia dilahirkan ke dunia, hampir-hampir terputus silsilah kerasulan daripada kalangan Bani Israel. Jadi pada usia Samuel sudah mencapai dewasa, kemudian dia diutuskan oleh Allah, dan pada masa itu keadaan orang-orang Bani Israel pun dalam keadaan yang porak-poranda, dianiaya, diperhambakan, dan sebahagiannya dihalau oleh raja yang zalim. Jadi orang-orang Bani Israel ini tak tahan lagi hidup di bawah penindasan raja tersebut. Jadi dia mengharapkan mempunyai raja sendiri yang cekap untuk nak memimpin peperangan, membela agama mereka. So dia kata kat Samuel, lantiklah seorang pemimpin untuk kita, dan pemimpin itu dapat memimpin peperangan untuk nak melawan orang-orang yang zalim demi tertegaknya agama Allah. Maka Samuel jawab, aku khawatir bila sudah dapat perintah, kamu pula tak mau nak berperang untuk nak membela agama Allah. Tapi mereka mengatakan, kami sedia berperang. Kononnya itulah semangat Bani Israel masa itu. Dan Samuel pun sangat-sangat memahami semangat orang-orang Bani Israel yang berapi-api. Lalu Samuel pun berdoa kepada Allah agar diberikan ataupun didatangkan, dikurniakan seorang raja. Dan permohonan Samuel itu dimakbulkan, dan maka dilantiklah Talut masa itu sebagai panglima peperangan. So Samuel pun kata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah telah melantik Talut untuk nak menjadi raja kamu. Talut memang terkenal orang yang sangat miskin, tapi dia adalah orang yang paling taat kepada Allah dan dia pandai dalam taktik berperang. Tapi orang Bani Israel dia tak tahu kepribadian Talut tu. So dia pun jawab, macam mana Talut boleh jadi raja kita? Lebih baik aku yang jadi raja daripada dia. Dia orang yang miskin. Tak ada reta apa pun, macam mana dia nak jadi pemimpin kita? Tapi Samuel jawab, Allah telah memilih Talut menjadi raja untuk memimpin kita semua. Allah berikan kuasa, keluasan ilmu kepada Talut. Daripada sudut ilmu pengurusan kenegaraan, kecekapan diri dia, badan di tubuh dia yang perkasa. Allah berikan pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Kemudian dia kata lagi, ada pun tanda buktinya bahawa Talut yang dijadikan raja adalah kembalinya Tabut kepadamu yang mengandungi ketenteraman daripada Tuhanmu dan warisan pusaka daripada peninggalan Musa dan Harun. Datangnya Tabut itu ke sini dibawa oleh malaikat Jibril. Sesungguhnya kembalinya Tabut itu tanda bagi kamu jika kamu benar-benar orang yang beriman. Maka datanglah Tabut yang diceritakan tadi. Orang Bani Israel bersama-sama menyaksikan keterangan yang ada di dalam Tabut itu tadi. Akhirnya mereka pun mengakui bahawa Talut itu adalah raja kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Talut pun dikumpulkan bala tentera dia, dan Talut tunjukkan kepada tenteranya cara-cara berperang melawan Raja Jalut. Raja Jalut ni terkenal kejam pada zaman tu, badan dia besar, kekuatan dia luar biasa. Dan Talut ni bila dia dah latih tentera dia, dia pun pergi untuk berperang dengan Jalut. Tapi di tengah-tengah perjalanan, ketika menyeberang sungai, Talut berkata kepada tentera dia, Allah cuba kamu melalui sungai ini. Sesiapa yang minum air sungai ini, dia bukan daripada pengikut aku. Ini ujian. Jangan minum air sungai ini. Dahaga mana pun jangan minum. Kalau nak minum, secedok tangan je boleh. Tapi ramai daripada tentera-tentera Talut yang tak boleh nak dengar, dia pun minum air sungai itu sepuas-puasnya. Hanya sikit yang tak minum. Dan selepas menyeberang sungai, orang-orang yang minum-minum sekenyang-kenyang yang lawan arahan daripada Talut tu, dia kata, aku dah tak tahan lagi nak menghadapi Jalut dan tentera dia. Tapi orang-orang yang boleh ikut arahan daripada Allah itu, arahan daripada Talut itu, mereka kata kita akan tetap mengalahkan, beranilah kita akan mengalahkan Jalut walaupun kita sikit. So Talut lawan dengan Jalut yang sangat ramai. Sampai Talut dia doa, ya Allah,
berikanlah kesabaran ke atas diri kami, kukuhkanlah pendirian kami, dan bantulah kami menghadapi golongan kafir. Jadi dengan kekuatan doa tersebut, Talut pun menyerang Jalut, dan akhirnya salah seorang nabi daripada kalangan mereka, masa tu belum jadi nabi, iaitu Daud, before dia jadi nabi, dia berjaya membunuh Jalut dengan senjata dia. Maka tamatlah riwayat Raja Jalut. Jadi bila Daud telah membunuh Jalut dengan senjata dia, maka dia mendapat kedudukan yang istimewa di sisi Raja Talut. Dia dijadikan sebagai seorang yang terkemuka. Tapi dalam sumber-sumber Israeliat menceritakan bahawa Talut pun ada rasa iri hati juga dengan kedudukan Daud, yang dianggap macam saingan dia. Lebih-lebih lagi ramai orang sayang pada Nabi Daud. Diceritakan begitulah. Kemudian dalam satu masa Talut pun terbunuh dalam satu peperangan. Maka bila matinya Talut, urusan pemerintahan diserahkan kepada Daud. Daud pun menjadi raja, walaupun pada masa itu dia masih lagi sangat-sangat muda lagi. Kisah yang dinyatakan kisah Talut dan juga Jalut ini, ada Allah ceritakan di dalam suratul Baqarah. Kalau kita tengok pada akhir juzuk 2, dua muka surat yang terakhir itu, Allah ada firmankan tentang baca ayat 246 sampai ke ayat 251. Itu ada kisah yang Allah ceritakan panjang lebar tentang peristiwa Talut dan juga Jalut. Cuma nama Samuel itu tidak disebutkan, dia cuma disebutkan seorang lelaki ataupun dia nabi saja. Wa qala lahum nabiyyuhum, Allah kata. Itulah kalau nak dengar ayat dia, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu mub'ath lana malikan nuqatila fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Itulah ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Bani Israel bersama dengan Talut dan juga Jalut. Baik, kita tengok ada soalan di sini. Assalamualaikum doktor. Barulah. Saya ada soalan. Adakah betul Samiri Tuan Masih Dajjal sebagaimana didakwa oleh beberapa orang ustaz? Samiri bukan Dajjal. Tak ada bukti yang mengatakan dia adalah Dajjal. Dajjal ni sifat dia ma'ruf. Diketahui oleh para anbiya sifat-sifat dia. Sebab tu para nabi ni memang telah memperingatkan masyarakat dia, umat dia dengan Dajjal. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi SAW kata, Inna Allah Ta'ala lam yab'ath nabiyyan illa hadzara ummatahu Dajjal. Allah tidak mengutuskan seorang nabi pun melainkan dia pernah mengingatkan umat dia tentang Dajjal. Jadi ciri-ciri Dajjal itu jelas. Kalaulah Samiri itu Dajjal, maka nescaya jelas bagi Nabi Musa, jelas bagi Nabi Harun alaihi wassalam, dan dia akan ingatkan kepada kaum dia Samiri itu Dajjal. Dan Allah ada sebut Samiri ini tak ada siapa pun yang boleh macam sentuh dia lah sepanjang hayat dia sebagai satu akibat balasan ni. Allah kata dalam surah Taha, qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafah wanzur ila ilahika alladhi dhalta 'alayhi 'akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Dajjal akan bercampur dengan manusia pada akhir zaman untuk mendakwa bahawa dirinya adalah Tuhan. Orang-orang akan nampak kedajjalan dia. Dan kita tak tahu pun ada sesiapa yang boleh mendakwa bahawa Samiri itu sebagai Dajjal. Yang mana diceritakan, saya pun pernah dengar ada sebahagian daripada ustaz-ustaz daripada Indonesia, ada juga daripada Malaysia yang cuba nak kaitkan Samiri ni dengan Dajjal. Because of susuk tubuh Samiri ni dikatakan misteri. So benda-benda misteri ni orang Melayu kita suka lah nak kaitkan itu ini, berteori itu dan ini. But there are no evidence. Kononnya Samiri ni sekarang duduk di segitiga Bermuda. Ada juga macam-macam lah. Padahal dalam hadis diberitakan bahawa Dajjal tu akan keluar daripada arah timur daripada bahagian Khurasan. Baik. Tentang ada orang bagi tahu bahawa kenapa Samiri ini tidak tergolong dalam mereka yang bertaubat ataupun dia kena bunuh diri kerana taubat itu. Dalam surah At-Taubah Allah Azza wa Jalla ada sebut basurtu bima lam yabsuru bihi faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Ada sebahagian ulama mengatakan bahawa Samiri itu tidak termasuk dalam kalangan Bani Israel. Wallahu a'lam. Apa pun Samiri ini tidak dikatakan dia nak bertaubat. Tetapi kaumnya, ya, kaumnya bertaubat. Sebab tu siapa yang bertaubat dia kena hukuman tersebut. But di sana langsung tak ada bukti untuk nak mengaitkan Samiri itu dengan Dajjal. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak akan berani untuk nak
menjangkaui apa yang tidak diberitakan oleh kita. Baik. Saya ingat sekadar itu untuk kisah kita pada malam ini, dan insya-Allah kita akan menyambung lagi kisah kita pada waktu yang akan datang. Barakallahu fiikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.